الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا مقصودنا ورضاك مقصودنا اعطنا محبتك ورحمتك. اما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Dan hendaklah kamu menegah saudara-saudara kamu kaum muslimin dari kebiasaan meminta-minta ketika tidak perlu dan tidak ada hajat yang mendesak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah bagi lagi umur, kesihatan, kelapangan, keinginan untuk datang kepada Allah SWT untuk sama-sama solat maghrib dan tunggu isya. Jadi maghrib ni dia ada istimewa sikit. Biasanya orang Malaysia ni waktu maghrib ni waktu yang lapang. Oleh sebab tu mana-mana masjid surau dia ada kuliah. Tapi di sana ada beberapa kelebihan. Maghrib menunggu isya. Menunggu isya ni Nabi sebut intidharus solat, menunggu solat, dapat pahala solat, dapat pahala solat isya. Kita tunggu solat isya tu dapat pahala solat isya. Tapi jangan pula dekat-dekat isya kita balik ya. Pasal apa balik? Aku dah dapat pahala isya lah, tak payah lagi solat isya. Pahala saja ya, tapi kewajipan belum tertunai. Satu, dapat menunggu solat tu dapat pahala solat. Yang keduanya, kita niat i'tikaf. Jadi antara maghrib isya ni kita niat i'tikaf. Dapat apa niat i'tikaf lah. Daripada maghrib, lepas maghrib sampai isya. Walaupun mungkin kita i'tikaf tu duduk saja. Duduk saja, tak ada apa-apa kita buat. Kuliah pun tak boleh dengar tak dengar kita. Yang ketiganya, kita dapat pahala pula. Ada pengajian. Pengajian ni dia wajib. Talabul ilmi fardhu. Menuntut ilmu itu fardu. Menunaikan kefarduan menuntut ilmu pula lagi. Yang Nabi sebut apa? Apa man salaka tariqan li talabil ilmi sanallahu tariqan ila jannah atau kama qala. Siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk belajar menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan yang ke surga. Jadi jenis orang yang dimasukkan ke dalam surga ni ialah jenis orang yang suka berada dalam taman-taman surga ataupun majlis-majlis ilmu. Jadi berapa banyak pahala dia. Kita menunggu solat isya, ada i'tikaf, ada kuliah yang kita tak dapat buat sepanjang masa, cuma beberapa masa, antaranya maghrib dan isya ni. Itu pun ramai kita tak sempat nak buat, tak boleh nak buat lepas maghrib, nak tunggu kejap baru. Ada saja dia punya hal dia. Balik ke rumah lah sekejap, rumah pula tingkat 10 naik ke atas tak ada lift lah, turun sampai ke atas, duduk sekejap, nak azan dah, turun pula lagi. Pergi ke masjid, sampai masjid, azan. Kalau tunggu dia masalah. Dah balik juga. Jadi tu ya.
Jadi kelebihan kita berada di di antara Maghrib dan Isya. InsyaAllah pada malam ni kita sambung sikit kuliah kita berkenaan dengan meminta-minta ni lah. Meminta-minta ni. Jadi meminta-minta ni dalam kitab disebut, dia kata hendaklah kamu tegak saudara-saudara kamu dari kebiasaan meminta-minta. Biasa minta, nak minta sikit-sikit nak minta, sikit-sikit nak minta. Ada setengah orang tuan-tuan, dia baguslah berjiran tu. Jadi tak ada garam, minta garam sebelah. Tak ada cili, minta cili sebelah. Minta ada garam sikit tak? Garam habis. Tak ada gula, minta gula. Aduh, jiran bagus pula tu tak? Lagi. Kemudian jiran tak ada, minta pula. Ada garam, sebelah pula. Saya jumpa orang yang tak ada cili, minta. Kalau tak sedap saya pinjam gula, pinjam cili. Kalau pinjam, dia kena pulangkan ni. Dia minta. Satu lagi yang minta lah. Datang ke sana, ke sini, datang ke masjid tu lah. Oh, tu ramai. Kita terlibat dalam masjid ni, ada ramai tu. Datang lain macam, tak kenal je. Ini confirm lah minta. Kata daripada mana? Daripada KL. Oi, KL. Mana alamat? Tak ada alamat. Rumah tak ada. KL. Kenapa kita ni susah perlu? Dia setengah tu pula, daripada mana ni? Daripada Johor. Jauh datang sini nak cari kerja. Nak cari kerja, lepas tu tak ada kerja, nak balik ke Johor balik. Tak ada tambang. Jadi kalau boleh minta tambang sikit lah. Boleh tak kita belikan tiket? Tak apalah, saya beli sendiri. Dia pula kita tak. Sebab dia datang masjid ni, minta sini, datang masjid lain, minta lagi. Datang masjid lain, minta lagi. Tajuk yang sama. Nak tiket. Tambah lagi mundi. Nak tambah lagi mundi. Oh, nak pergi tempat mundi. Itu lain cerita pula. Tak ada tambah nak pergi tempat mundi tu. Ini saja. Ada sekali minta maaf tuan-tuan, saya cek juga. Ada IC lah. Dia nak pergi Johor, ada IC tak? Dia kata IC hilang. Oh, mana dia? Dia kata IC hilang. Kalau ada kad lesen ke apa tu, kad kerja ke apa pun, dia tunjuk satu kad kerja tu, kalau tak silap kad kerja. Saya tengok kad kerja tu, alamat dia Bukit Lancung. Alamat Bukit Lancung. Ini yang kau alamat engkau, ini kan Bukit Lancung. Yang kau sibuk nak pergi Johor buat apa? Kita nak pergi Johor. Sebenarnya saya ni kawan bagi tahu, dia kata kena cakap macam tu. Oh, susah. Habis sekarang apa? Sekarang saya sebenarnya nak minta duit, nak renew, nak renew IC, nak buat IC hilang. Oh, pula. Tadi kita nak balik Johor, ni nak buat IC pula. Mana satu ni? Oh, dia macam tuan-tuan orang minta ni. Jadi kalau ikut dalam kitab dia kata kena larang saudara-saudara kamu daripada meminta, kebiasaan meminta. Bila tu ketika tidak perlu, tak perlu minta, terseminta. Dan tidak ada hajat yang mendesak, tak ada darurat sangatlah, biasalah kan, tak payah minta. Pasal apa? Pasal ada Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma fil mas'alah ma masya ahadun ila ahadin yas'al." Sekiranya kamu mengetahui apa yang ada di dalam meminta-minta itu, kalau kamu tahu apa yang ada pada minta-minta itu, nescaya tidak seorang pun mahu meminta pada orang lain. Kalau tahu apa ada pada minta-minta tu, macam mana tu kalau kita perhatikan ya, antaranya kita yakin betul ke orang yang bagi pada kita tu dia ikhlas. Itu sebelum itu benar. Tak, kita minta
Betul kalau dibagi itu dia ikhlas. Ataupun dia menyampah, dia tak guna, dia orang bagi, ada. Sebab kita pun minta sangat, dia bagi. Bila dia tak ikhlas tu ada masalah tu. Macam mana dikira duit tu, ataupun apa yang diberikan pada kita tu, dari segi hukum apa ni. Sabda Nabi SAW lagi, mas'alatul ghani narun inna qalilan fa qalil wa inna kathiran fa kathir. Peminta yang tidak perlu itu, peminta yang tak perlu, wani dia kaya dah. Peminta yang tidak perlu itu, maksud tidak perlu itu ialah tidak perlu meminta. Kerana apa? Kerana dia itu sihat, kerana dia tu boleh berusaha. Ni ramai yang datang sehat-sehat, tengok tak, sehat-sehat. Engkau ni sehat, kenapa minta-minta ni? Sebenarnya saya baru kerja, gaji belum lagi, jadi sekarang ni nak makan tak ada duit. Oh gitu pula. Gaji bila? Gaji 15 hari bulan. 15. Betul tak betul? Allah tak tahu 15. Biasa gaji awal bulan, akhir bulan, 15 hari bulan. Kita tengok sehat dia. Ada setengah tu dia kata tak dapat kerja lagi. Minta macam-macam tu ya. Kita bagi kerja orang, kita buat setahun sekali. Saya perhatikan, kita buat setahun sekali ni, dia bila masuk tahun yang berikutnya datang dia. Dia macam ada jadual. Tahun 2021 dah habis, masuk tahun 2022, Assalamualaikum, orang yang sama. Bila kita cek dalam dalam tu berita, dah tahun baru, lepas tu pun datang. Dan dia kata, tak apalah, kita tengok orang yang sama, tak berubah lagi. Jadi orang yang tak perlu tadi itu, orang yang kaya, orang yang tak perlu tu, maknanya dia tu boleh berusaha, boleh bekerja untuk mendapatkan sara hidup pada hari itu. Pada hari itu kita tengok sehat, tu tak perlulah dia meminta-minta. Jadi kalau dia minta juga, meminta yang tidak perlu itu seperti meminta api. Nar, mas'alatul ghani nar, seperti meminta api. Ya Allah, kerana apa? Meminta api, jika sedikit diminta tu, sedikitlah api itu. Jika banyak, banyaklah api itu. Ya Allah, kalau mikir macam ni tak berani nak minta aku, minta api. Ialah dia tu mampu, dia tu ghani, kaya tak? Dia mampu, maksudnya ialah boleh berusaha, boleh bekerja. Apa nak minta-minta, carilah. Kita rezeki ni kita cari untuk hari itu. Hari ini kita berusaha untuk hari ini. Yang dikatakan orang yang miskin tu, orang yang fakir tu, macam mana? Orang yang fakir tu keperluan dia sehari itu RM10 tu. Dia bekerja pada hari itu, dia dapat RM4. Makna tak sampai separuh daripada keperluan dia. RM4, RM3, dia perlu RM10. Itu dikatakan fakir. Kalau dia perlu RM10, dia bekerja, berusaha mencari rezeki pada hari itu, dapat RM7, RM8, mana tak cukup lagi RM10, itu dikatakan miskin. Jadi itu dia perhitungan ni. Kita nak kata kita tu miskin ke fakir ke? Tapi kita kalau sehari kita perlu RM10, kerja kita tu dapat RM30. RM30 lah. Jadi itu dikatakan apa? Fakir bukan, miskin bukan, kaya bukan, habis kaya raya. Kaya lebih sangat kaya. Ada raya gitu tak? Kaya raya. Lebih daripada keperluan dia. Itulah yang kebanyakan kita. Kita ni rasa macam miskin je, tapi rupanya kita sudah kaya. Gaji sebulan tu tak habis. Tak habis sebulan gaji.
Simpan. Makanan sebulan punya makanan, bukan hari ini untuk hari ini. Sebulan punya makanan. Itu yang kering, yang basah dalam peti ais lagi. Buka peti ais jatuh makanan tu punya penuh padat. Makanan yang baru, yang lama pun ada, tak buang-buang ni, tak habis-habis. Sehingga kan orang Malaysia ni sakit bukan kerana tak makan, sakit kerana banyak makan. Sakit kerana banyak makan, macam-macam kita makan, sampai kita tak tahu dah makanan kita yang sebenarnya sekarang ni dah. Apa nama tu? Spaghetti. Ampun lah, saya pun tak tahu spaghetti. Orang Melayu makan spaghetti. Kita tahu pecel, lontong, benda spaghetti. Apa pula spaghetti? Macam makanan lempah-lempah makanan kaya. Jadi orang yang apa ni, dia kata sini kaya ni tidak, dia boleh bekerja, boleh berusaha. Ini orang ni jenis ni lah, yang apa kata meminta-minta tu jadi meminta, ibaratkan minta api. Sikit dapat sikit api tu. Kemudian besar minta kita tu banyak dapat besar lah api. Hendaklah hati, tetapi jangan memaksa. Kalau lah kita terpaksa, kita ni ada kadang-kadang terpaksa kan. Ada kadang-kadang keadaan yang memaksa kita meminta juga. Meminta ada kadang-kadang pertengahan bulan janji tak dapat lagi, isteri pula bersalin pula tengah bulan. Macam mana tu? Tahun satu bersalin tengah bulan, janji tak ada lagi. Ni nak kena, tak boleh halang, nanti dulu nak bersalin, nanti belum gaji lagi, tak boleh. Kita nak bersalin ni bila je kita terpaksa minta. Kita terpaksa minta. Kalau zaman dulu tak perlu duit je, nak bersalin tak perlu duit. Pagi-pagi tengah malam panggil bidan kampung. Bidan ni pula jadi ikhlas ni datang, ambil ngantuk-ngantuk datang pergi sambut bayi. Lepas tu dibekalkanlah dia tu pisang, beras gitu. Bidan dulu, ya Allah, punya ikhlas ya. Punya ikhlas ni. Pernah saya diceritakan satu orang pegang menggali kubur, nak pindahkan kubur. Nak pindahkan kubur tu ada satu jenazah tu elok. Seorang perempuan, elok jenazah. Kayak kapan dia elok, dah lama meninggal. Dia cari, jumpalah keluarga dia tu. Jumpa keluarganya, ditanya dia ni hafal Quran ke? Perempuan dia hafal Quran? Tidak, dia tu. Habis apa dia punya kerja? Dia kata dia jadi bidan. Jadi bidan kampung. Jadi bidan kampung tu jasadnya tak rosak. Kenapa tu? Itu keikhlasan dia tak. Dia kerja duduk di kampung, ada orang berhajat, isteri nak bersalin, malam-malam dia bangun pergi tolong, pagi tak kira masa tu. Dia tak ada time pukul 8, tak ada, tengah malam bangun. Kadang-kadang sebelum subuh bangun. Lepas tu orang bukan bagi duit pun, orang kampung bagi pisang, bagi beras, bagi gula, itulah. Punya ikhlas dia. Kelebihan dia tak Allah bagi itu sampai jasad dia tak dimakan bumi. Wallah alam lah, tak ada amalan lain kan. Tapi orang cerita tu kerana dia jadi bidan. Jadi apa terpaksa tak? Terpaksa meminta macam mana ni? Kerana ada masa-masa tertentu lah kita pun terpaksa minta. Bila terpaksa ni, jangan memaksa. Kita jangan minta, masa aku ni perlu sangat, tolonglah aku. Tak perlu sangat ada. Jangan memaksa dan jangan cerewet. Cerewet, orang minta ni kadang-kadang dia cerewet juga. Macam-macam cerewet dia tu. Saya ni beginilah semua. Macam-macam cerita dia tu. Susahnya nampak dia tu. Jadi kadang-kadang saya test juga. Tak tahu lah boleh ke tidak hukum ni mentest tu. Hukum test orang minta tu boleh tak? Dia mu'alaf, dia kata mu'alaf dah berapa tahun? Dah 5 tahun. Dia mu'alaf dia 5 tahun je.
Kalau masuk 6 tahun dah bukan mu'alaf dah. Oh, itu dia. Padahal dia keluar daripada kategori mu'alaf. Dia ada tempoh dia. Engkau dah 5 tahun masuk Islam, cuba kau baca Fatihah. Fatihah di penuh tu. Tak boleh ya, tak boleh. Agak-agak kalau dia tak boleh baca Fatihah, kita boleh tanya tak, kau sembahyang tak? Tak payah lah. Kau sembahyang tak? Kadang-kadang itu. Saya dekat rumah, dekat surau, bila imam ada saya sembahyang, imam tak ada saya tak sembahyang. Ikut imam. Tadi tu dia ya. Tak apa, sekali ni saya bagi, nanti akan datang, kamu datang, saya nak dengar kamu baca Fatihah. Sebab syarat itu. Rupanya tuan-tuan, tahun berikutnya dia datang, mau baca Fatihah. Baca Fatihah. Baca Fatihah. Dicabar lah baca. Kena buat sikit gitu kan, bagi dia ada sikit kerja. Tak? Kalau tidak senang datang, minta datang. Kita rasa kalau kita tak bagi itu takut nanti apa kata dia apa nak keluar ke balik kan, kata dia. Ada yang diviralkan dalam WhatsApp tu. Saya ni dah minta, di mana tak tahu mana dapat nombor saya lah. Saya dah minta macam-macam, tak ada orang respon pun, kata nak bagi. Saya rasa bukan saya, orang lain yang buatnya tu pun. Saya dah kena uang, dah kena halal daripada rumah, tak ada rumah sekarang, nak sewa rumah baru, tak ada nak membayar pendahuluan. Saya minta tolong pada orang Islam yang seagama, tak ada seorang berespon. Kalau macam ni saya tak tahulah macam mana Islam saya ni. Macam nak mulai Islam dah ni. Saya tengok sihat dia orangnya. Ini terlalu macam gitu ya. Tak boleh nak masa-masa lah kalau kita memang memerlukan sangat. Jangan masa. Jangan cerewet sangat. Habis Nabi berkata, hendaklah hatimu mengingat Allah dan memohon kepadanya. Situ rupanya. Ingat Allah, kita berhajat sangat, perlu sangat ingat Allah, mohon kepada Allah. Ialah apa-apa sebenarnya rezeki Allah, milik Allah. Habis yang ada pada orang tu Allah pinjam kepada dia. Rezeki ada pada kita, Allah pinjamkan dia. Kalau Allah nak ambil, dia ambil. Jadi bila kita minta dengan Allah, Allah menggerakkan hati orang tu, hati boleh sampai rezeki itu pada kita. Kita sampai. Jadi apa yang perlu sangat kita memaksa-maksa orang untuk memberi menyempurnakan permintaan kita. Yang nak menyempurnakan itu bukan orang tu, Allah. Minta dengan Allah kata. Minta dengan Allah tu nanti Allah bukakan hati dia, datang. Kadang-kadang kita tak sangka pun kan. Aku tak kenal pun orang ni, tiba-tiba datang ni. Assalamualaikum, salam. Apa? Ini ada ni, ada orang minta sampaikan. Minta sampaikan zakat dia. Zakat sampai. Allah Akbar. Kita kena rezeki kita datang kan. Kalau bulan Ramadan tu saya ingat kalau di kampung kan, nak buka apa petang ni, tiba Assalamualaikum, salam, datang kuih kan, jiran sebelah. Dululah. Sekarang ni tak apa-apa ada dah kan, di taman ni masing-masing. Dulu saya ingat masa saya kecil tu, masak satu kuih je kan, masak satu kuih je. Macam mana nak memperbaikikan kuih tu? Kita bawa sikit kuih tu pergi ke jiran sebelah. Jiran sebelah pula kita tengok bekas lagi, dia keluarkan barang tu, dia tukar dengan kuih dia. Dua jenis lah. Pergi jiran sana pula, 3 jenis, 4. Banyak jenis-jenis. Yang asal satu jenis. Itu di kampung pula. Sekarang ni tak ada deh. Masing-masing lah kalau tambah pula sama COVID ni kan. Tak boleh pula macam buka puasa. Tak boleh pula dah. Macam mana tu? Boleh lagi kan bungkus? Bungkus dah. Bungkus. Mati bungkus habis.
Hati bungkus. Baik bungkus sekarang ya. Kita ya Allah tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang tak terfikir. Fikir kan masa kita sebelum ni lah tak terfikir berlaku macam ni. Bayang jarang-jarang ada tanda pula tu. Maknanya tanda tu jangan terlanggar tanda tu. Itu maksud dia tu. Jangan lebih, jangan kurang. Tanda mesti ada juga tanda tu. Jangan main ni. Ada yang dibahas ni. Saya dalam persoalan macam mana ni Jais mengarahkan 1 meter. Kita 1 meter 1 meter lebih 1.2 meter. Macam mana kita ubah ke dia punya tanda tu. Kata tak payahlah tu 1.2 meter lebih daripada 1 meter. Sebab nak kecil lah sikit. Tak payahlah yang 1.2 meter ni pun tak penuh. Kita nak nampak kalau kita kisah penuh. Oh, Alif macam mana solat dia Ustaz? Oh, macam solat kita tak ikut arahan. Solat insyaAllah sah. Kau tak sah solat? Arahan 1 meter, kita buat 1.2 meter. Sah tak solat? Kita buka lah kitab, tak ada pula solat dia dah. Ada sekarang sibuk vaksin apa, poster macam-macam Ustaz kata lah. Bagi saya, kita serah kepada pemimpin kita lah. Dia ada yang salahkan KJ lah. KJ dia pusat. Negeri ni dia ada penguasa negeri lah. Negeri ni kalau agama di bawah sultan. Di bawah sultan tu Maiz. Di bawah Maiz tu Jais. Di bawah Jais tu masjid. Masjid gitu lah. Jadi diarahkan. Jadi di bawah sultan tu ada Maiz, ada jabatan mufti, ada jabatan agama kan, mufti, ada jabatan wakaf. Jadi orang-orang tu lah bertanggungjawab ni. Nak buat macam mana? Kita Selangor ni nak kena poster ke tidak? Mesti dibincangkan. Sultan nak buat poster pusat, dia tanya dia punya mufti dia tanya Jais, Maiz dia. Betul dia buat keputusan, nak buat keputusan. Jadi dia bukan seorang, tapi ada yang menyalahkan seorang. KJ. Ada negeri lain yang rapat, tak ada poster, rapat lagi. Saya di Pahang kan. Betul tak ni orang Pahang cerita ni. Tengku Mahkota sembahyang, dia tengok belakang. Jarang rapat. Tengku Mahkota kita rapat. Rapat dah belakang. Macam tu. Selangor lain, Pahang lain. Jadi kalau nak rapat, ni faham lah. Jangan nak menyalahkan bagi saya. Kesian kadang-kadang. Dia kata apa? Kalau macam ni, dia kata kalau ni apa, arahan ni tak betul, dia akan bertanggung jawab di akhirat. Tanggung dosa. Banyak tanggung dosa dia. Tanggung dosa rakyat berapa ramai. Kesian dia. Jadi kita ada orang yang berautoriti membuat keputusan tu. Ada muftinya, ada antaranya lah. Mufti pula bukan seorang. Dia ada anggota majlis fatwa. Anggota majlis fatwa. Jadi bila nak buat keputusan tu diketuai oleh mufti. Dan ada anggota-anggota dia macam. Dan anggotanya tu, antara anggotanya ialah pakar-pakar dalam bidang kedoktoran. Ada juga kalau benda tu berkaitan dengan kesihatan, dia akan panggil pakar doktor untuk membuat keputusan tu. Jadi kita ikut je lah. Dia rapat, jarang. Ada orang bertikai yang di pasar raya tu. Pasar raya ni dia ada kebahasan dia. Pasar raya ni tak boleh tutup. Kalau tutup, habislah kita. Keperluan orang. Tapi kalau masjid ni, dia kalau kita tak benarkan solat pun di masjid, boleh solat di rumah. Boleh solat di rumah. Gitu.
Hatta kalau orang yang makan terhidang, makanan terhidang, kemudian azan, nak pergi sembahyang kena makan. Tu makan ya. Makan, tu makan dulu kan. Makan dulu. Begitu sekali. Kalau orang yang makan basal, makan bawang, dia punya mulut dia berbau apa semua tu, apa hukum dia kalau dia pergi sembahyang? Makruh. Mana macam tu? Makruh. Itu dalam bab sembahyang lah. Jadi kalau macam tu pun mana boleh dia tidak hadir berjemaah. Bagaimana pula kalau boleh mendatangkan penyakit dan boleh membawa maut? Lagi lah kan, lagi dahsyat. Itu jadi sebab tu kita serah kepada orang yang bertanggung jawab lah, yang ada authority dalam masalah ni. Saya tak ada komen itu. Okay. Pada tadi. Jadi kalau dia terpaksa meminta, jangan cerewet, jangan memaksa-maksa. Minta dengan Allah. Hatinya ingat akan Allah. Allah yang memberi. Allah, rezeki itu milik Allah. Allah nak beri kepada siapa dia nak bagi. Situ kena ada ya. Allah yang memberi rezeki itu. Ni kadang-kadang kita rasa rezeki itu kita punya, kita dapatkan. Tak. Allah nak ambil, Allah ambil. Jadi sahabat kita boleh kan banjir, boleh kan banjir. Kereta dia ada 10 buah, 7 buah tenggelam. 7 buah tenggelam. Tenggelam tu bukan kita berontot dah. BMW, Mercedes, macam-macam kereta lagi. Nak baiki tu jadi 10,000, 40,000, 50,000, ada yang 70,000 pun ada. Nak baiki. Nak baiki 70,000. Proton X70 tenggelam 70,000. Cuma dia tukar sebini dalam tak boleh makan. Menong dia. Tidak. Menong apa kan? Itu Allah, milik Allah, bagi pinjam ke dia, dia nak ambil. Menong dah kejap kan. Berarti janganlah sampai terus menong. Milik Allah. Jadi dia apa? Mintalah dengan Allah. Mohon kepada Allah, ya Allah, aku ni perlu sangat ya Allah. Jadi berilah aku rezeki ya Allah. Tu Allah nak bagi macam-macam yang Allah nak bagi ni. Kadang-kadang kita tak sangka pun datang. Kita tak sangka. Tiba-tiba ada je. Janganlah pergi kedai makan, nak makan. Makan, nak bayar. Kata tukang kedai tu, dah ada bayar. Astagfirullahaladzim. Dah orang bayar lah tu. Ada rezeki macam mana tu? Ya? Rezeki Allah bagi. Ada orang bayar. Ini tadi berjana orang bayar kan? Itu adalah tu amalan apa dibuat kesem. Mungkin selawat banyak tu, itu tak tahu lah, itu tak bagi lah kan. Selawat banyak tu, ada satu lagi tu, dia rasa nak makan apa? Nak makan mie. Tiba-tiba ada orang, mari kita pergi sana makan mie. Makan mie dia cakap, aku dalam hati terdetik dalam hati tu Allah perkenankan gitu punya keinginan Allah ini. Allah kerja Allah ada. Jadi minta dengan Allah. InsyaAllah kan. Jika anda telah dapat minta terdapat, macam mana dia dah dapat? Bila dah dapat pula menutupi keperluan, dapat alhamdulillah ada rezeki, dapat menunaikan hajat. Jadi nampak macam mana? Maka berhentilah daripada meminta-minta. Jangan minta-minta lagi lah. Ini ada setengah tu dia dah dapat, dah penuh dah keperluan dia, terus jadikan pekerjaan meminta tu. Ada tiap-tiap hari minta.
Itu tak bagus ya. Nanti kata al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mana tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang minta. Minta ni tak baik. Dan cukup, bulan cukup. Dan ucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbudi kepadamu. Terima kasih, syukran, thank you. Doakan dia mulakan supaya Allah memberkati apa yang kau berikan. Barakallahu fima ataita. Semoga Allah memberkati apa yang kau telah berikan. Doakan dia. Yes. Manakala orang yang tidak memberi, kita minta orang tak nak bagi. Ini macam-macam memangnya orang dia malah nak bagi. Tengok, kadang-kadang dia menyampah, tengok orang minta ni. Kebetulan pula dia pun tak ada nak bagi apa. Macam mana nak buat? Hendaklah anda memaafkannya. Maafkanlah. Itu mungkin nanti tak ada rezeki dia ke apa ke, dia masih perlu lagi, dia lebih perlu lagi, atau macam mana? Maafkanlah dia, kerana tidak ada rezeki untukmu daripadanya. Mungkin tak ada rezeki aku daripada dia. Jika ada, niscaya ia tidak boleh menahannya. Kalau ada rezeki kita pada dia tu, pasti kita akan dapat. Kita dah pasti kita akan dapat. Allah bukakanlah hati dia tu untuk bagi pada kita. Tapi dah oleh kerana tak ada rezeki, tak terbuka hati dia nak bagi pada kita. Satu. Kemudian tuan-tuan, ada orang dia meminta-minta di khalayak ramai. Di sini disebut ni, meminta-minta di khalayak ramai. Apa tujuannya? Supaya orang bagi dia. Kalau tak bagi, orang tu rasa malu. Bila minta ramai-ramai kan, ada setengah tu datang seseorang minta ke ramai-ramai orang tu kan, nampak gaya semak pakai apa semua ni, orang minta tak bagi, rasa malu aku tak bagi ni kan, rasa malu. Dia ambil kesempatan tu meminta di khalayak ramai. Bila macam ni, sehingga orang yang bagi tu bukan kerana dia ikhlas, dia bagi tu kerana dia malu. Tak orang ramai tengok ni. Ada setengah orang tu tak tengok, dia ni nak bagi berapa dia tengok nampak smart, dia macam orang kaya je. Tiba-tiba tak bagi, boleh malu dia. Tak, jadi dia bagi tu bukan kerana apa. Bagi tu kerana malu. Malu kalau tak bagi. Ini bahaya ni dia. Malu kalau tak bagi. Sebab orang tengok. Saya nak buat tu. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata. Kata Imam Al-Ghazali, apa dia kata sini? Rezeki itu tidak halal dari segi batin. Wahai semua. Dari segi batin ni, rohani, dari segi batin ni tak halal. Dari zahir halal. Nah, zahirnya orang bagi kita dapat, kita ambil, macam orang bagi halal lah. Tapi dari segi batin yang tak nampak dalam hati dan sebenarnya, dari segi hati kita, yang Allah lihat di situ. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tengok pada hati dan amal kamu. Hati Allah tengok macam mana. Ikhlas atau tak ikhlas? Kalau tak ikhlas, maknanya rezeki itu tidak halal. Allah, ini sampai ke mereka itu kita melihat hebat dah tu. Sampai ke dalam, orang tengok zahir dia, ini orang bagi rezeki aku, halal lah. Tak ada fikir dah batin-batin tu. Hati dalam hati tu dia tak fikir, yang penting aku dapat. Hati-hati, kata Imam Ghazali itu tak halal tu. Tidak halal baginya secara batin, meskipun lahirnya itu halal. Ini bahaya ya, batin-batin ni. Dan itu yang apa kata, pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebut, Nabi sebut apa kata? Allah tidak menerima amal layak Allah fihi alamul amalati mithqala dzarratin min riya. Allah tidak menerima amalan ada sebesar darah riya, ada sikit riya Allah tak terima. Ya Allah, macam mana tu? Sikit dia riya.
Mana riak ni apa? Kita buat tu bukan kerana Allah semata-mata, kerana ada selain daripada Allah, kerana orang, kerana menunjuk-nunjuk, kerana selain daripada Allah. Ada sikit aja Allah tak terima. Macam mana tu? Kalau kita perhatikan, bukan senang ni dalam hati kita. Atau dalam datang ke masjid, kerana apa kita datang ke masjid? Kerana orang, kerana nak menunjuk pada orang. Habis Allah tak terima nama lagi. Habis Ustaz, saya punya jiwa ni tak boleh lah. Saya kalau datang ke masjid ni macam ada riak lah sikit. Macam itu. Rasa nak menunjuk pada orang tu ada. Sebab tu saya tak datang masjid. Tak boleh gitu. Kalau kita Durul Samin, nanti akhir kitab tu disebut, ada soalan tu. Jangan dia kata, kalau saya pergi beramal ibadat tu ada riak, apakah boleh ditinggalkan ataupun dikerjakan terus? Jawapannya, kena kerjakan terus walaupun ada riak. Kerjakan terus walaupun ada riak. Tapi benar diiringi, kita buat perbuatan diiringi dengan istighfar. Mana ada istighfar? Istighfar tu apa? Nak menembus dosa kita pada amalan yang ada riak tadi tu. Satu. Kemudian berusaha meninggalkan riak tu. Macam mana nak meninggalkan riak? Usahakan macam mana meninggalkan riak, supaya hati kita lillahi ta'ala, bukan kerana orang lain. Bukan kena tinggalkan tak jadi. Itu ada orang macam tu ya. Kenapa tak datang masjid? Saya tak boleh lah saya masjid. Bila orang ramai ni dia lain macam sikit. Ada rasa riak, ada rasa ujung sikit. Riak lain. Ujung ni seorang-seorang. Ujung dia rasa heran diri. Heran diri ni seorang-seorang. Kalau depan orang ni dia riak. Ujung ni duduk orang seorang tu, dia tengok cermin, dia tahan aku dia. Dia tu seorang dia. Itu tak boleh. Hebat juga aku dia. Ada pemilihan baru Raja Tuan Kuasa, baik tahan aku terlibat dia tak ada kuasa pula. Tak sangka aku terpilih. Ada seorang diri, bukan tunjuk orang. Seorang diri kat rumah, itu kata ujung tu. Itu pun tak boleh juga. Kalau depan orang dia jadi riak. Depan orang jadi riak. Jadi macam mana nampak? Terus beramal ibadat di samping berusaha, beristighfar, kemudian berusaha meninggalkan perbuatan. Sama ada kita dengan belajar ke, kena belajar kan, nak tahu. Kita nak hilangkan riak, kena tahu. Dia ada dua resepi dia kan, dua resepi dia. Pertama dari segi ilmu pengetahuan, yang kedua perbuatan. Ilmu pengetahuan kena tahu hukum riak tu. Macam mana dia katakan riak apa semua tu. Kemudian perbuatannya berusaha meninggalkan perbuatan riak tu. Usaha itu supaya tak ada riak. Jadi apa tadi? Orang yang menyumbang itu kerana apa? Dia sumbang itu kerana malu. Bahaya ni tak. Kita kata Imam Ghazali, rezeki tak halal, dari segi batin. Batin itu tak. Segi zahirnya okeylah. Segi batin, ya Allah, batin betul. Kita senang batinnya. Hati kita ni, hati kita ni dia ada istimewa tak? Istimewanya apa? Dia lebih cepat daripada lisan, zahir. Kalau kita nak pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Orang yang pernah pergi ke Mekah, haji ke umrah, kalau nak pergi saja zahir, secara zahirnya 7-8 jam lah, 9-10 jam sampai kan. Tapi kalau pakai hati, cuba kita pejam mata sekejap, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Hajar Aswad, terus sampai kan? Sampai dah. Cepat hati gitu. Sekarang kita berada di Hajar Aswad. Di depan, dekat depan tu ada sebelahnya ada pintu Kaabah. Pintu Kaabah, lepas tu ada situ makam Ibrahim. Dekat-dekat. Tak boleh bayar lah, dekat kalau kita seorang berada di sana. Kita pergi dengan hati kita, tu cepat hati kita tu. Sebab tu zikir tu ada dua kan, antaranya lah. Satu dengan lisan, Allah, Allah, la ilaha illallah. Satu lagi dengan hati, Allah, 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 hati. Hati itu lebih cepat sampai kepada Allah. Sebab itu dalam tarekat apa? Tarekat Musabat dia.
Dia ada zikir sir, zikir sembunyi atau berzikir hati. Allah, 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 Allah. Dilatih. Dia manusia ni dilatih dijaji. Macam kita dilatih makan nasi daripada kecil. Jadi tak makan roti je macam tak kenyang ni. Orang Arab pula makan roti dia kenyang. Makan nasi pula tak kenyang. Kita balik tak? Maka dia biasa kat dilatih. Saya pergi, ada kawan Arab pergi jemput rumah dia makan. Saya tengok nasi ada, roti ada. Mana Nabi? Kita ambil nasi lah, ngap. Bila saya ambil nasi tu, dia pergi ke dapur, dia ambil nasi lagi satu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ambil roti, dicicah dekat nasi tu. Nasi tu lauk dia. Oh, kita makan lauk dia. Kejut dia. Pengalaman dia. Nasi tu lauk dia rupanya. Dia adalah campur-campur macam bihun halus-halus kat nasi tu. Kita tengok sedap ni. Rupanya dia ambil roti dia, cicah dekat nasi tu, ngap. Lauk dia aku makan. Latihan kita latih dengan nasi selalu tu jadi nasi dah jadi kebiasaan pada kita. Jadi kita juga dari zahirnya itu batinnya juga macam tu. Kalau hati tu dilatih dengan berzikir Allah, 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 dia jadi biasa. Tak jemput biasa. Allah, Allah, Allah. Tu enggak. Walaupun duduk dia tapi hatinya tak. Allah, Allah, Allah. Betul ada apa kata dalam hadis Dewan Imam Tirmizi, orang dia dah meninggal kemudian ditimbang amalannya tak ada amalan kebaikan, jahat aja amalan itu. Allah yang maha mengetahui, dia kata cukup belah dada dia, dikeluarkan hatinya, dikeluarkan hatinya, bergerak hati jantung tu bergerak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ditimbang jantung tu di sebelah amal kebaikan ni, berat jantung tadi daripada amal kejahatan, dimasukkan ke dalam surga dengan kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati ini bergantung. Subhanallah, berat. Oleh sebab itulah la ilaha illallah ni ditimbang dengan amalan kebaikan, amalan kejahatan dunia dan isinya ni lebih berat kalimah la ilaha illallah itu daripada dunia dan isi ini. Itu dia kan. Jadi kalau kita tahu macam tu, maka kita perbanyakkanlah perkataan itu. Ada satu hadis man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah. Siapa yang dapat menyebut la ilaha illallah pada akhir perkataannya, masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Sebelum dia nafas, menghembuskan nafas terakhir, sebut la ilaha illallah. Dakhal jannah, masuk surga. Itu kalimah dia. Kita perbanyakkanlah kalimah itu. Tapi kalau Pak Imam panjangkan kalimah itu tak ada apa lah. Lepas isyak, lepas subuh, di pantai 100 daidah ilmu, daidah ilmu, daidah ilmu. Tengok-tengok makmum lapang belakang tak ada. Lapang imam tak ada. Jadi imam dia tak apa Pak Imam tak faham, dia nak pergi kerja lah betul. Ataupun nak kerja pun nak kerja kan, nak sarapan nak betul. Itu dia. Nak sarapan nanti apa tanggung sikit pun tak apa ni. Okey. Saya nak ambilkan sikit dia. Okey, satu. Kemudian katalah kita dapat habuan dunia ni tanpa meminta-minta. Ada? Kita tak minta-minta, tapi adalah Allah gerakkan hati orang datang bagi kita. Macam mana? Maka bolehlah anda mengambilnya, jangan anda kembalikan kepada dia. Pasal apa tu? Allah gerakkan hati orang tu memberi kepada kita. Adalah tu tengok kita ni memang nampak Allah alam lah, ada setengah tu kan, nampak dia muka nampak susah, dia tengok kat muka susah sayang sial dia bagi lah. Lepas tu kita tolak, pelik orang ni kan.
Macam sombong pula kan. Tu tak boleh. Ambil. Itu kalau dalam bab pemberian tu. Tapi kalau buat zakat lain ni. Kalau ada orang bagi zakat kita tengok melepek je. Sebenarnya kita kaya, tapi orang tengok sian orang ni susah ni. Lalu dia berilah zakat kepada dia. Macam mana nak ambil ke tidak? Kita sepatutnya tidak layak menerima zakat. Kalau demikian keadaannya, kita ambil duit tu, zakat tu, dengan niat untuk diberikan kepada orang yang lebih layak. Ambil juga. Supaya jangan menghampakan orang yang beri. Nanti dia kata, tengok susah je tu, sombong kau tak terima pula aku bagi dia. Kita ambil tu dengan niat untuk diberikan kepada orang yang lebih layak. Boleh. Jangan ambil dengan niat untuk aku. Alhamdulillah rezeki. Kita tak layak terima zakat, tapi muka tu macam muka orang yang layak terima zakat. Boleh. Base. Jadi kalau kita kembalikan balik apa yang diberikan tu, tetapi jika anda kembalikan kerana membesarkan diri ataupun kerana mencari nama, biarlah orang akan berkata, kita bagi apa? Bila kita pulangkan balik, ni apa, supaya orang kata kita ni sesungguhnya si fulan tu tidak mahu dunia. Situ pula, tak nak dunia punya dia tu. Itu tujuannya. Maka dengan itu anda akan terjerumus ke dalam dosa yang mana seharusnya anda memelihara diri daripada yang demikian. Itu dia lah. Jadi bila kita orang bagi pada kita pulangkan balik tujuan kita supaya orang kata kita ni tak ada dunia. Itu dah jadi sombong dah. Atau tak ni. Jadi dosa pula memulangkan tu. Habis, ambil je lah. Kemudian yang terakhir, tuan-tuan sekalian, ingat dia kata, jangan sesekali menerima pemberian yang haram. Kalau kita tahu benda tu haram, jangan terima. Boleh. Atau bersubhat. Subhat ni tak jelas haram ni, halal haram ni. Nak kata halal tidak, nak kata haram tidak, tak jelas. Subhat. Kita tahu pekerjaan orang tu. Kita tahu pekerjaan orang tu jenis pekerjaan apa dia? Tu apa tu? Apa kat Kedah tu? Nombor ekor. Sekarang di Kedah kita nak tutup, nak bagi amaran pada kedai-kedai runcit jual nombor ekor. Tu sila hentikan. Kalau teruskan juga, bukan akan ditutup kedai tu. Bagus tu. Kedai-kedai runcit cuma nombor ekor. Di Kedah. Tapi rasa saya bukan Kedah je, tempat-tempat lain gitu tau. Kita tahu dia tu memang jenis main nombor. Tiba-tiba datang lagi gitu, banyak aku bagi ni, tak apalah rezeki gitu. Dapat di mana tu? Dapat di mana? Macam ada sahabat kita duduk di belah-belah sana lah. Datang ke masjid, Assalamualaikum, salam. Dia datang rumah mana dia ada keduri. Dengan sate dan apa semua dah. Tapi ada yang tak datang. Kenapa? Dia kata, Ustaz, kenapa tak datang? Dia baru dapat nombor ekor. Itu dapat nombor ekor 100,000 dipakai kenduri, pakai orang masjid. Wajib doa selamat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, amin, amin, amin. Dia melampau. Pak Haji lah tu katanya. Tu, tak boleh kan? Kalau dia pergi sedekah pada kita tak boleh terima. Kalau kita tahulah, tak? Kalau kita tak tahu tu lain. Tak tahu tu lain. Kita tahu pekerjaan dia. Bukan haram saja, tapi termasuk subhan. Kita beragu-ragu ni boleh jadi dia dapat nombor ekor baru betul. Dengar-dengar cerita, tak diterima. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang itulah akhirnya kita punya tajuk kita ni berkenaan dengan jangan meminta kecuali terdesak. Bukan tak boleh kita minta tu, tapi kita minta tu memang kita perlu sangat. Atau kalau tak perlu tu kita boleh ikhtiar lagi, kita ikhtiarlah dan meminta kepada Allah Ta'ala yang memberi rezeki, yang maha memberi rezeki. Mudah-mudahan kita dapat selesai masalah kita dengan Allah tanpa meminta-minta pada sesama manusia. Wallahualam. Ada soalan? Ya.
La yashkurun nas, la yashkurullah. Dulu dekat yang negara tu kat Sempang. Saya ingat. Ya, ya. Itu macam mana kedudukan Ustaz? La yashkurun nas, la yashkurullah. Bal lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur terhadap pemberian pada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Betul tu. Benar. Manusia memberi kita, manusia memberi yang rezeki itu daripada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada dia, kemudian diberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tak bersyukur kepada manusia itu seperti kita tidak bersyukur kepada Allah yang beri rezeki pada dia. Betul tak? Tapi dipolitikkan benda tu. Dipolitikkan benda tu. Kita kerajaan bagi. Kena bersyukurlah pada kami kerajaan. Situ lah dia dah. Tapi kalau kita pusing balik, engkau dapat duit, kerajaan dapat duit daripada siapa pula? Daripada rakyat, daripada kita. Situ je. Dia dipolitikkan. Betul. Sebenarnya betul lah, bila orang baik kepada kita, kita kena berterima kasih lah. Bersyukur kepada Allah, kepada orang tu. Sepertilah kita bersyukur kepada Allah. Sebab yang bagi rezeki itu bukan orang tu, Allah. Yang menggerakkan hati orang tu pun Allah. Yang bagi rezeki pada orang tu Allah. Jadi kita tak bersyukur pada orang tu seperti kita tidak bersyukur kepada Allah. Betul lah tu. Tapi digunakan hadir itu untuk politik. Kenapa? Kerajaan bagi, kena bersyukurlah. Tapi bersyukur macam mana? Kena pangkahlah. Itu je. Itu cerita je. Kena pangkahlah dia. Gitu. Tapi kita balik pula, kerajaan dapat rezeki itu apa tu? Dapat daripada mana? Daripada rakyat. Sepatutnya kerajaan bersyukur kita pula. Musik kita balik lah. Ini cerita politik lah. Jadi kita yang faham tu faham je dah. Yang pentingnya kita ni, apa yang kita buat itu mendapat keredaan Allah. Hidup kita ni mencari dua. Pertama, mencari keredaan Allah. Apa yang kita buat Allah redha. Yang kedua, mengenal Allah Ta'ala. Jadi ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Apa saja yang kita buat itu mesti yang Allah redha. Dan macam mana nak Allah redha? Kena ikut panduan dia. Allah bagi panduan Al-Quran, As-Sunnah, ikut. InsyaAllah Allah akan redha pada kita. Kemudian makrifat, mengenal Allah. Mengenal Allah ni, kita kena mencari supaya kita kenal Allah. Sebab apa? Sebab kita beribadat kepada Allah. Bagaimana kita beribadat kepada Allah, kita tak kenal Allah tu. Apa dia? Itu bahaya tu. Dan nanti bila kita meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, antara soalannya apa ni? Marabbuka, siapa Tuhan kau? Macam mana kita nak kata Allah Rabbi kalau kita tak kenal? Kita tak kenal Allah, macam mana nak jawab? Itu kena bahaya. Sebab tu mengaji tauhid, ilmu akidah tu wajib. Untuk kita kenal Allah. Kenal dari mana-mana? Melalui sifat-sifat dia, melalui perbuatan dia. Itu ya, situ. Begitu. Ni Allah sebenarnya. Allah tidak serupa. Nak simpulkan apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Serupa tu bukan Allah. Situ. Dalam apa? Dalam sifat dia yang orang betul. Mukhalafatu ta'ala bihawadis. Persalahan Allah SWT dengan yang baharu. Kenal tu. Itu macam kesimpulan sifat Allah SWT tu. Tak sama Allah SWT dengan yang baharu. Kenal. Kena cari, kena kenal. Jangan sampai kita tak kenal. Tak kenal Allah. Allah dengan makhluk pun kita tak dapat ada beza. Takut kepada makhluk lebih takut kepada Allah. Datang virus COVID-19 punya kita takut, tapi dengan Allah yang menjadikan virus itu kita tidak takut. Pasal apa? Pasal tidak kenal. Tak kenal Allah. Allah yang menjadikan virus. Allah yang mengizinkan masuk ke dalam badan kita, yang menjadikan kita sakit. Sakit pun Allah yang menyembuhkan Allah. Letak kat situ kan, bila kita faham Allah tu, kita rasa tak takut. Bila Allah ada dalam diri kita,
kita tidak takut selain daripada Allah Ta'ala. Ini takut virus, lebih takut pada Allah. Kenapa tak datang masjid? Bahayalah masjid rumah. Bahaya masjid tu banyak yang jangkit. Tiba-tiba duduk rumah kena ya. Sallallahu alaihi Muhammad sajmain. Warahmah wa tafarruqa ma'amadi tafarruqa ma'asumah wa la tadilla fina wa la ma'ana wa liman mawla syakya wa la mawla mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.